Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu taala. Sekali lagi kita dapat berkumpul untuk menjayakan kelas terjemah dan tafsir ringkas kita pada hari ini. Kita akan sambung pada ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, iaitu para malaikat, Subhana, Maha suci ka engkau, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci engkau, Maha suci engkau. La, tidak, ilma, berilmu, lana, bagi kami, illa, melainkan, ma, apa, alam tanah, apa yang telah diajarkan kepada kami. Na ni kepada kami. Apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Ta ni kepada menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam tanah. Yang kau telah, ta ni Allah Taala, na ni kami para malaikat. Inna, Inna sesungguhnya ka engkau, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, anta engkau, al-alimu yang maha mengetahui, al-hakimu yang maha bijaksana. Hampir semua perkataan kita dah belajar. Subhanaka, iaitu melihat Allah Subhanahu Taala itu tidak ada sebarang keaiban, tidak ada sebarang kekurangan. Melihatnya itu suci, itu makna subhanaka. Subhanaka juga boleh bermaksud solat pun juga. Okey. Ilmana semua perkataan semua kita dah tahu. Alim iaitu yang maha mengetahui. Alim tu yang ada ilmu, yang mengetahui, yang menguasai ilmu pengetahuan, itu juga alim. Hakim ini bijaksana. Ni dia hakim ini dia tingkatnya lebih lagi daripada alim. Ada kadang-kadang ada orang ada ilmu, pandai belajar, sekolah tinggi-tinggi tapi tidak ada kebijaksanaan. Tidak ada wise, orang putih kata wise, tidak ada kebijaksanaan. Banyak kan. Jadi kita perlu gabungkan ilmu juga dengan kebijaksanaan juga. Sebagai contoh yang paling mudah, ada orang yang belajar tinggi-tinggi, belajar tentang kajian bintang, alam semesta dan sebagainya. Mereka ada ilmu ke arah itu. Tetapi terakhir mereka mengatakan, oh, ada wujud yang berkuasa yang menciptakan semua ni. Ataupun dia kata ada super power being yang menjadikan alam semesta ini. Tapi mereka tak sampai untuk menyebut yang menciptakan semua ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diperlukan kebijaksanaan hakim tadi ni. Walaupun ada ilmu tapi kalau tak ada hikmah, tidak ada hakim, itu kadang-kadang tak sampai. Walaupun bijak mana tapi kita tak sampai. Jadi ada manusia yang mungkin kurang ilmu tapi dia ada kebijaksanaan. Dia boleh tahu orang ni, cara orang ni bercakap, cara orang ni berjalan, dia dah tahu dah orang ni pembohong. Dia tak belajar, dia tak sekolah tapi dia ada kebijaksanaan. Saya faham, siapa yang faham tentang kebijaksanaan? Saya berikan contoh satu lagi. Yang ringkas saja. Nanti kita boleh kembangkanlah dalam sisi soal jawab ke. Contohnya waktu Rasulullah SAW, waktu sebelum diangkat menjadi Nabi, hampir saja orang-orang Quraisy ini bergaduh antara kabilah dengan kabilah yang lain. Sebab apa? Bila batu Hajar Aswad itu terjatuh dari tempatnya kerana banjir, jadi masing-masing semua nak mengangkatnya, masing-masing ada proud, masing-masing ada bangga. Oh, kami kabilah yang termulia, kami kabilah yang terbaik, kami yang layak untuk mengangkatnya. Dan dikatakan hampir-hampir mereka akan bergaduh antara satu sama lain. Dan kalau mereka dah bergaduh, ini boleh berlarutan sampai kepada berpanjangan sampai boleh makan puluh tahun. Kebetulan Rasulullah SAW ada di situ, lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat supaya tak perlu bergaduh, bentangkan je satu cadar dan masing-masing semua ketua-ketua kabilah letakkan batu tu di atas, kemudian masing-masing pegang di hujung kain itu, bawalah ke tempat asalnya dan sekali lagi masing-masing pegang batu tu dan letakkan batu Hajar Aswad tu kembali di tempat asalnya.
Jadi cadangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh hikmah ini mereka sangat gembira, mereka setuju dan mereka lakukan pun. Dan terakhir mereka beri penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan batu Hajar Aswad di tempat yang asalnya. Ini yang dikatakan hikmah, kebijaksanaan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Ini contoh di dunia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun Maha mengetahui, tapi malah lebih lagi Maha bijaksana. Setiap sesuatu itu ada hikmahnya, ada sebab yang kebaikan untuknya dijadikan. Okay, sekarang kita pergi kepada terjemahan kemudian tafsir ringkas. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Lalu para malaikat berkata, Maha suci Engkau, tidaklah kami mempunyai sebarang ilmu melainkan apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi semalam kita dah belajar bagaimana Nabi Adam alaihissalam telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nama-nama itu. Jadi yang malaikat yang kita belajar semalam, malaikat tidak tahu sebelumnya apakah nama-nama itu. Jadi bila mereka lihat benda-benda itu ada, nama-nama itu wujud, perkara-perkara itu terjadi, lalu mereka mengakui apa yang dalam fikirannya tadi, dari dalam diri malaikat, dalam fikirannya, dalam khayalannya tadi, mereka mengetahui memang kita tidak tahu kecuali apabila Allah Ta'ala jelaskan kepada kita. Jadi memang dia dah nampak, memang pada khayalan atau pendapat para malaikat, manusia nanti akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Memang. Tapi kita lihat bila datangnya seorang Nabi itu, walaupun manusia jauh sebelumnya sudah terjadi pertumpahan darah dan kerosakan, jadi dengan kehadiran khalifah atau dengan kehadiran nabi-nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ada islah, ada kebaikan berlaku di sana. Jadi pertumpahan darah itu tidak berterusan. Jadi ada hikmah Allah Ta'ala kirimkan khalifah atau para anbiya tadi untuk menyelamatkan manusia daripada terus tersesat, daripada terus melakukan kerosakan. Jadi bila Adam melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, jadi terlihat oleh malaikat dan ini memang Allah Ta'ala inginkan. Inilah yang menjadi kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya ada islah, ada perbaikan berlaku di muka bumi ini. Jadi memang akan terjadi pertumpahan darah, tapi sebenarnya malaikat baru dia tahu bahawa pertumpahan darah ini sebenarnya bukan disebabkan oleh para anbiya atau khalifah dengan jemaahnya, tapi disebabkan oleh para penentang. Sama ada para penentang dari dalam ataupun para penentang dari luar. Mereka inilah yang membuat kerosakan dan mengadakan pertumpahan darah. Tapi bukan datangnya niat daripada anbiya atau para khulafa. Dan kadang-kadang terjadi kerana ingin menegakkan kebenaran, maka terjadi peperangan atau pertumpahan darah. Tetapi sungguh pun demikian, malaikat mengakui bahawa diceritakan diturunkan nabi atau diturunkan khalifah di muka bumi ini pasti ada hikmah di sebaliknya. Sebab itulah malaikat tadi menjawab, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau itu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi para malaikat mengakui bahawa tujuan asal dikirimkan anbiya atau dikirimkan khalifah, dikirimkan Adam ke bumi ini, itu ada hikmahnya. Jadi Allah Ta'ala yang Maha mengetahui, Allah Ta'ala yang Maha bijaksana. Seperti kita lihat bahawa untuk menghidupkan dunia ini perlukan air dari langit. Dengan adanya air adalah sungai-sungai, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang dapat makanan, dapat minum, dan banyak faedah didapatkan oleh penghuni bumi ini apabila Allah Ta'ala datangkan air dari langit. Jadi Allah Ta'ala yang Maha bijaksana di sini yang cuba disampaikan di sini, Alimul Hakim, iaitu begitu juga keperluan rohani
Tadi tu keperluan jasmani, melihat betapa pentingnya air dari langit untuk tumbuh-tumbuhan, untuk haiwan, untuk manusia, untuk pengangkutan, untuk perdagangan dan sebagainya. Begitu pentingnya air dari langit. Jadi begitu juga untuk kemajuan rohani. Jadi kita juga perlu air daripada langit. Air daripada langit itu wahyu-wahyu Allah Subhanahu Taala dengan perantaraan khalifah utusan Allah Taala, dengan perantaraan anbiya utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang para malaikat tadi mengakuinya. Bukannya malaikat itu menentang. Malaikat tidak ada sifat menentang dalam diri malaikat. Ini memang orang-orang di luar sengaja, orang-orang di luar sana memang sengaja cuba memperlekehkan atau menidakkan atau cuba mengurangi sifat daripada para malaikat. Kan ada bangsa-bangsa, ada kaum-kaum yang cuba mengingkari malaikat pun ada. Mereka cuba nak degrade para malaikat. Sebenarnya bukan. Mereka tersangkut pada ayat yang semalam kita belajar tu, bahawa percakapan ini waqala ini qalu atajalu fiha, mereka katakan ini adalah satu perbincangan atau perbualan. Sebenarnya tidak. Kita dah belajar bahawa di sini juga boleh dimaksudkan oleh pendapat atau khayalan daripada malaikat tadi. Jadi Allah Ta'ala mengetahui apa yang terfikir oleh para malaikat tadi. Maka tapi bila malaikat melihat semua itu terjadi pada Adam, jadi mereka mengakui memang Allah Subhanahu Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Qala, Allah Subhanahu Taala berfirman, ya ni huruf nida. Maknanya memanggil, wahai ya Adam, wahai Adam. Bihum, jelaskan atau terangkan kepada mereka. Hum ni kepada malaikat pula tadi. Bi dengan asma, kita dah belajar semalam, jamak daripada isim. Asma'ihim, bi asma'ihim, nama-nama itu. Falamma, maka apabila amba'ahum, amba tadi disampaikan kepada mereka, kepada malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka itu, nama-nama itu. Qala, Allah SWT berfirman, a'aruf istifham, alam, apakah tidak, aku telah katakan, lakum, kepada kamu, ini sesungguhnya aku, a'lamu, aku mengetahui, aku maha mengetahui, ghaib, perkara yang ghaib. Kita dah belajar dalam surah awal surah Al-Baqarah itu ni, ghaib. As-samad pun kita dah belajar, langit jamak, wal ard, dan di bumi. Wa, dan a'lamu, aku mengetahui, ma, apa, tubduna, apa yang kamu zahirkan, wa, dan ma, apa kuntum kamu taktumun, sembunyikan. Okey. Ini pun banyak perkataan kita dah belajar, saya cek dulu. Tidak ada kecuali inilah kot, ambihum. Ambihum ni maksudnya kita menjelaskan atau memberi penerangan atau menyampaikan dengan sempurna. Jadi supaya maksud itu sampai. Itu dia katakan ambihum, jelaskan, memperjelaskan. Terjemahannya yang mudah. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah SWT berfirman, wahai Adam, jelaskan kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama itu. Nama-nama yang tadi kita dah belajar, kita dah katakan. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka apabila diajarkan kepada mereka dengan nama-nama itu, qala, Allah SWT berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Tidakkah aku telah katakan kepada kamu, sesungguhnya aku mengetahui setiap perkara yang gaib di langit maupun di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Okey. Jadi di ayat ini tadi kita dah sampaikan bahawa malaikat telah mengakui
Kan? Ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada Adam itu sangat berfaedah. Kan? Bahawa manusia ni atau Bani Adam ini, mereka ada pilihan. Mereka boleh buat baik atau mereka boleh buat keburukan. Tidak seperti malaikat. Malaikat tidak ada pilihan. Malaikat hanya menurut perintah sahaja. Berbeza dengan manusia. Manusia mereka boleh pilih. Freedom of choice. Sama ada nak buat baik atau nak buat buruk. Jadi kalau manusia itu, kalau dia, walaupun dia boleh membuat dosa, tetapi dia menahan diri dia. Lalu dia memilih untuk membuat kebaikan, untuk memainkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Lalu melakukan kebaikan, malah bukan saja untuk dirinya, tetapi untuk kepada ahli keluarganya, masyarakat di sekitarnya. Didirikan satu nizam khilafat yang untuk menjaga kemakmuran masyarakat. Jadi kalau manusia boleh seperti itu, maka itulah manusia ini boleh mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada malaikat. Inilah ayat ini berkatakan Adam sampaikan kepada para malaikat benda-benda ni. Jadi maksudnya Nabi Adam telah memainkan peranan sebagai khalifatullah di muka bumi ini dan memainkan peranan mewarnai sifat-sifat Allah Subhanahu taala di muka bumi ini, lalu menghikmati kemanusiaan, membuat nizam, peraturan dan undang-undang. Ada orang yang susah, dia bantu. Ada yang memerlukan pertolongan, dia tolong. Ada yang sakit, dia rawat. Ada yang ditimpa malapetaka, dia selamatkan. Jadi di sini, ini yang Adam dapat lakukan. Memainkan sifat-sifat Allah SWT di muka bumi ini. Jadi ini sangat penting. Di sini ada satu pelajaran yang mungkin kita sedar atau tidak sedar, bahawa bukan sahaja kita diperintahkan untuk beribadat, sujud kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Bukan. Bahawa Adam AS yang mendapat wahyu, dapat berkata-kata dengan Allah SWT, dengan malaikat. Jadi bukan sekadar Adam AS memuji Allah SWT, malah dia melakukan perkhidmatan kemanusiaan. Bukan senang untuk merubah orang yang barbaric tadi. Kalau kita tengok banyak filem-filem kan, macam cerita dulu saya pernah tengok Kevin Costner tu, dia berlakon dalam filem apa tu, Waterworld lah. Jadi macam orang-orang yang barbaric ni, orang-orang yang ganas ini, bukan senang untuk merubah mereka, dan banyak lagi contoh-contoh yang mereka buat dalam filem tu. Memang susah. Jadi bayangkan Adam itu untuk mengubah satu bangsa yang barbaric itu bukan mudah. Yang sebenarnya semua para malaikat, para anbiya pun seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menghadapi keadaan yang sama juga. Bahawa orang-orang Arab pada waktu itu sangat jahil. Mereka sanggup berbunuhan untuk merampas harta orang lain. Mereka sanggup berbunuhan kerana hal-hal yang remeh-temeh. Sanggup mereka berperang melibatkan kabilah-kabilah sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi untuk merubah kaum yang seperti ini memang susah. Begitu juga Adam AS. Bukan satu perkara yang mudah. Tetapi Nabi Adam AS telah seperti nabi-nabi yang lain telah berlaku lembut di hadapan mereka. Allah Taala peringatkan kepada Nabi, kalau kamu tak berlembut dengan mereka, mereka akan lari. Jadi semua nabi-nabi itu perlu berlembut, perlu menggunakan hikmah. Begitu juga dengan Nabi Musa AS. Apabila dia ingin berhadapan dengan Fir'aun di istana, Allah SWT peringatkan, kamu perlu berlembut dengan Fir'aun. Jadi Nabi Musa AS pun berlembut di hadapan Fir'aun. Begitu juga dengan Adam AS. Dia perlu berlembut bila berhadapan dengan manusia. Ada sifat simpati, ada sifat kasih sayang, ada sifat rasa terima kasih, ada sifat untuk membantu. Jadi ini yang dimainkan peranan oleh Nabi Adam AS ketika manusia baru nak mencapai satu era kehidupan yang baru.
yang mereka perlu keluar daripada zaman kegelapan yang rosak, yang tidak ada sistem tamadun, yang seperti yang saya sebutkan sebelum ini, tidak ada sistem pernikahan, tidak ada sistem perbatasan. Mereka boleh melanggar, merampas kawasan-kawasan sesiapa pun, boleh mencuri harta ternakan siapa-siapa pun. Tapi ini semua tidak dibenarkan apabila Nabi Adam AS datang. Perlu ada sistem pernikahan, perlu ada boundary. Ini harta milik siapa tak boleh kita langgar. Ada sistem pengairan. Jadi masing-masing boleh mengambil air atau giliran masing-masing. Semua itu diajarkan oleh Adam AS. Kemudian dikatakan lagi, Adamlah manusia yang pertama di bumi ini yang mengajarkan manusia untuk membina rumah. Sebab itu yang Mekah sekarang ini, yang orang tiap-tiap tahun pergi haji, itu dikatakan di situlah tapak asal Nabi Adam AS telah mendirikan rumah di situ. Dikatakan Baitul Atiq. Atiq ni maknanya rumah ancient, yang lama, yang awal lagi. Itu dikatakan dalam Quran, dalam ayat yang lain, Baitul Atiq. Di situlah Nabi Adam AS, mungkin bentuk geografinya bukan sekarang, jauh beza sebelumnya. Mungkin hutan tebal, lama-lama dia berubah, melakukan perubahan, mungkin jadi padang pasir. Tapi sebelumnya itu mungkin hutan tebal. Kan? Jadi inilah yang dikatakan di sini, bahawa bukan sahaja sekadar kita beriman kepada Allah Ta'ala, solat, berdoa, kita tak nak fikirkan orang lain. Orang lain nak sakit ke, nak kena COVID ke, biarkanlah. Tak. Tetapi kita perlu mainkan peranan hakukullah wa hakukul ibad. Kita perlu berikan hak-hak Allah SWT, dan kita perlukan berikan juga hak-hak kepada manusia. Seperti yang kata saya sebutkan tadi, berlaku kasih sayang, berlaku adil, rasa simpati, rasa syukur, kan? Kita macam-macam lah. Jadi inilah sifat-sifat yang dimainkan oleh Nabi Adam AS di tengah-tengah masyarakat yang ingin dibinanya. Supaya masyarakat pada itu menjadi masyarakat yang bertauhid, ada Allah Ta'ala, dan masyarakat yang bertamadun, masyarakat yang ada nizam, ada undang-undang, supaya mereka tidak seperti binatang, tidak ada undang-undang, kan? Siapa kuat dia menang, tidak. Tapi Adam diajarkan supaya mereka ikut, perlu ada nizam. Jadi inilah yang dimainkan oleh Nabi Adam AS. Lalu Allah Ta'ala berkata kepada malaikat, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Jadi di sini apa yang ilmu yang diajarkan kepada Adam, itu telah Allah Ta'ala ingin sampaikan kepada para malaikat bahawa ilmu tadi telah dizahirkan dari segi bentuk amalan. Inilah maksud ayat ini. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Jadi keperluan, seperti saya katakan tadi, bagaimana keperluan jasmani perlukan air dari langit, begitu juga keperluan rohani perlukan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang wahyu-wahyu yang dia ajarkan kepada Nabi Adam AS, lalu kemudian Adam AS memainkannya dalam bentuk penzahiran, dalam bentuk amalan. Jadi jelas kepada malaikat, inilah tujuan sebenarnya. Kemudian Allah SWT berfirman lagi, wa'alamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi di sini Allah Taala yang tadi saya katakan tadi, bahawa para malaikat tadi bukan dia berkata atau mempertikaikan, tapi terbit dalam khayalan dia, dalam fikirannya. Jadi di sini Allah SWT mengatakan bahawa dia tahu bahawa apa yang tersembunyi dalam fikiran malaikat itu Allah SWT mengetahuinya, dan apa yang dizahirkan pun Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Subhanahu Taala dari awal lagi telah tahu, tapi Allah Subhanahu Taala mempunyai hikmah dalam mewujudkan atau menciptakan sesuatu. Jadi tujuan kejadian Adam AS, tujuan dikirimkan anbiya atau khalifah yang menjadi pengganti Allah Subhanahu Taala di bumi ini, menjadi pemimpin di muka bumi ini, itu semuanya penuh dengan hikmah untuk kemajuan rohani manusia.
Kalau tidak dikirimkan khalifah, kalau tak dikirimkan anbiya, manusia selamanya tidak dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Selamanya mereka akan tersesat. Mereka takut kepada mungkin matahari yang akan lama-lama akan memberikan kemarau kepada mereka. Mereka sembah matahari, atau matahari yang mereka perlu untuk bila malam tak ada boleh mencari rezeki, bila ada matahari mereka keluar mencari rezeki. Ataupun ada yang menyembah air terjun, sebab air terjunlah sumber mereka dapatkan air kehidupan untuk minum, untuk mencuci, membasuh. Mereka perlu, sebab tu banyak tamadun-tamadun yang dulu mereka tinggal di dekat-dekat dengan air, dekat-dekat dengan sungai-sungai yang besar. Mana dalam dunia ni kita lihat di mana ada sungai-sungai besar, maka di situlah terjadinya kerajaan-kerajaan yang besar. Sehingga kan ada manusia yang menyembah sungai pun ada, menyembah air terjun pun ada, sebab mereka kata benda ni yang memberi faedah kepada mereka. Dan ada yang duduk di hutan kerana takut bila keluar nanti terjumpa dengan harimau, harimau serang mereka. Sehingga kan ada yang kerana takut dengan harimau, mereka kata harimau itu perlu disembah, perlu hormat. Dan macam-macam lagi, ada yang sembah kepada lembu. Kerana apa? Lembu itu mereka dapat minum susunya, mereka tu boleh bantu mereka untuk pengangkutan, atau mereka boleh makan daging dia dan sebagainya. Akhirnya lembu tu mereka sembah. Lihat bagaimana kalau tidak datang Adam, Nabi utusan Allah SWT, mengajarkan kepada mereka hakikat Tuhan yang sebenar, selamanya manusia itu akan terus tersesat. Mereka tak akan sampai dapat mengenal Allah SWT, melainkan Allah Ta'ala datangkan seseorang yang suci, yang rohnya dari langit, rohnya dari Allah SWT kirimkan, yang memainkan peranan Allah SWT, sifat Allah SWT di muka bumi ini, barulah manusia boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah manusia boleh beribadat dengan sempurna, boleh merasakan bahawa Allah SWT itu wujud, bahawa Allah SWT itu mengabulkan doa-doa mereka. Allah SWT yang akan menyelamatkan mereka dari semacam segala masalah. Jadi betapa pentingnya kehidupan rohani. Begitu juga dengan kehidupan jasmani. Dah 3 kali dah saya ulang bahawa lihat bagaimana kehidupan jasmani di dunia ini perlukan air dari langit. Barulah tumbuh-tumbuhan segar kembali. Kita lihat bagaimana kalau di negara Afrika tu bila berlaku kemarau panjang, banyak binatang yang mati, banyak binatang yang tidak boleh keluar, semua menyorok. Tetapi sebaik saja hujan turun, bumi itu kembali menghijau. Binatang-binatang semua keluar dari sungai-sungai, dari mana kita tak tahu, ikan-ikan pun keluar. Buaya-buaya pun keluar. Jadi ini lihat bagaimana keperluan jasmani sangat memerlukan air dari langit, begitu juga keperluan rohani. Kita memerlukan wahyu dari langit. Jadi malang sekali buat orang-orang yang mengatakan wahyu tidak ada lagi. Mereka terhalang daripada nikmat ini. Kalau kita lihat sekarang ni, orang boleh mengatakan, oh, wahyu itu ada. Masalahnya mudah saja. Wahyu itu boleh ada. Allah boleh kata wahyu itu boleh datang kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang, kepada bumi, kepada hujan. Cuma wahyu syariat saja tak ada. Itu saja masalahnya. Tetapi hakikatnya yang sebenar, sampai ke saat hari ini, manusia memerlukan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menghidupkan kerohanian kita. Jadi kita sangat bertuah kerana kita telah beriman kepada Imam Zaman, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Imam Mahdi AS, yang sentiasa mengajarkan bahawa wahyu itu terus ada. Wahyu itu terus berjalan daripada Allah SWT. Itu adalah sifat mutakalim Allah SWT, ingin berkata-kata kepada manusia. Sama ada melalui mimpi ke, sama ada melalui para khalifahnya. Dan Alhamdulillah, kita ada khalifah di tengah-tengah kita. Dan khalifah selalu memberi hidayat dan petunjuk kepada kita apa yang akan berlaku. Sebab apa? Para khalifah ini mendapat petunjuk, wahyu, hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu membimbing jemaatnya.
Kita sangat bertuah kerana kita telah beriman kita ada khalifah di tengah-tengah kita yang sentiasa mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yang berbentuk petunjuk, bukan berbentuk syariat, tapi petunjuk yang mengikuti syariat Al-Quran, dan kita yang benar-benar mengikuti dan mengamalkannya perintah-perintah daripada khalifah, insya-Allah kita akan terselamat dunia dan akhirat. Jadi ini yang saya dapat sampaikan untuk kelas kita hari ini. Saya sengaja habiskan di sini sebab apa? Kalau saya dah masuk sini nanti dia akan panjang lagi. InsyaAllah kita akan belajar ayat seterusnya pada minggu hadapan. Jadi untuk hari ini yang saya dapat sampaikan untuk kelas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.